Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Raziah. Okay, rakan pembentang saya tak lain tak bukan Ustaz Iqbal, dulu, kini dan selamanya. Okay, kami akan membentang satu topik iaitu berkaitan dengan kemajadian murid melalui SKPMG 2. Okay, sebelum itu kita akan lihat dulu apa itu kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam ini adalah bahan-bahan pendidikan Islam yang berupa kegiatan, pengetahuan, pengalaman yang dengan sengaja dan sistematik yang diberikan kepada anak didik kita. Siapa anak didik kita? Murid-murid lah di sekolah rendah ini. Dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Di dalam kurikulum pendidikan Islam di sekolah rendah ini, ada beberapa elemen yang terangkum di dalam buku teks daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Apa itu? Di situ ada Al-Quran. Ada Al-Quran hafazan dan sebagainya. Lepas tu ada jawi, ada adab, ada hadis, ada syakhsiah. Ini merupakan elemen-elemen ini digabungkan menjadi satu buku teks yang orang kata apa, buku teks ini yang sangat sesuai, yang sangat bermanfaat kepada mereka. Oleh itu peranan guru-guru pendidikan Islam ini bijak untuk merancang satu kaedah pengajaran yang mana kaedah pengajaran ini orang kata apa, menyeronokkan. Okay, bila orang seronok ni, dia orang bolehlah membaca Al-Quran dengan seronoknya. Kalau dia orang kadang kita tekan ni, dia orang akan rasa macam tak minat. So, guru-guru pendidikan Islam ni perlu bijak untuk menarik minat murid-murid untuk membaca Al-Quran dengan betulnya. Itu perlu. Peranan guru ni amat penting. Bukannya guru ni orang kata apa, guru ni hanyalah memberi maklumat sahaja, tetapi guru ni pandai menarik minat, memotivasikan murid-murid ini untuk belajar Al-Quran dengan lebih fokus lagi. Itu yang peranan guru-guru ini. So kita akan lihat dulu apa isu-isu yang ada berkaitan dengan itu, berkaitan dengan pendidikan Islam. Tetapi sebelum itu dulu kita akan lihat dulu apa itu kandungan SKPMG 2. Di dalam SKPMG 2 ini ada 5 standard yang kita perlu kenal pasti, iaitu aspek kepimpinan, standard pertama, standard kedua pengurusan organisasi, ketiga pula standard ketiga pengurusan kurikulum, pengurusan hak ehwal murid. Kalau yang standard 4 ni kita dah biasa isi, iaitu kat sini untuk fokus kepada guru. Yang standard 1 ni untuk kepimpinan, iaitu guru besar, penolong kanan dan sebagainya. Kalau kita tengok standard 4 ni menjurus kepada guru, iaitu guru mata pelajaran ke, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai pemudah cara, guru sebagai apa lagi? Guru sebagai memberi maklumat dan sebagainya. Kat sini guru ni penilaian sendiri. Guru sendiri yang akan menilai ya ataupun tidak. Ada borang disediakan di sekolah. Ini memang dah. Okey, berbalik kepada kemajadian murid ini, standard kemajadian ini dia fokus kepada standard yang kelima, iaitu standard kemajadian murid dalam ada 3 aspek, iaitu aspek akademik, aspek co-curriculum dan juga aspek syakhsiah. Kat sini dah Al-Quran itu akan ada. So nanti saya akan membentangkan berkaitan kemajadian murid melalui Al-Quran itu fokus kepada aspek akademik. Okey. Kalau kita lihat setiap sekolah itu mempunyai benchmark dia. Okey. Apa itu Al-Quran tu pelajar menguasai setakat mana? Kita tengok isu yang ketiga ini. Tahap penguasaan bacaan Al-Quran. Kemajadian murid mulai SKPMG 2 dalam Al-Quran ini, murid boleh membaca Al-Quran. Murid boleh mengenal huruf-huruf Al-Quran. Murid boleh membaca Iqra. Okey, dengan bimbingan guru. Okey. Selain itu juga sebelum mereka tamat dalam sekolah rendah ini, dia orang kalau diharapkan dia orang boleh khatam Al-Quran. Ini di sekolah-sekolah rendah ini merupakan satu orang kata apa, harapan dari pihak sekolah, mana kata kalau boleh tu murid-murid boleh mengkhatam Al-Quran. Kita ada bacaan sebenar murid itu, tetapi kalau dia tak boleh khatam Al-Quran pun, paling-paling tidak pun dia boleh membaca Al-Quran dengan betul. Itu daripada aspek akademik. Dia boleh membaca Al-Quran dengan betul, dengan fasahahnya, dengan sebutannya, dengan tajwidnya. Itu merupakan daripada akademik. Okey, kalau kita fokus kepada akademik ini, peranan yang perlu dititik beratkan, peranan yang iaitu guru perlu berperanan penting, ibu bapa, pihak sekolah. Maksudnya kata kat sini kita perlu ada hubungan kerjasama antara kita untuk memastikan kemajadian murid ini daripada akademik ini berjaya.
Dia tak boleh. Sebab Al-Quran ini merupakan satu benda yang penting dalam kehidupan. Kalau murid-murid tak boleh baca Al-Quran tu, tidak ada gunanya dia orang belajar pendidikan Islam. Dia orang tahu bab adab, dia orang tahu bab hadis, dia orang tahu sebagainya, tapi dia orang tak boleh baca, akan menyebabkan murid-murid itu ketinggalan. Maksudnya murid-murid itu rugilah. Maksudnya kita murid itu rugilah. Sebab apa dia boleh expect ilmu kuasaan tapi kalau tak boleh baca Quran, rugilah. Macam mana nak berjalan solatnya? Macam mana dia nak baca dalam solat, lepas tu nak baca Al-Quran, lepas tu nak baca doa kalau tak mengenal huruf. Okey, dari sudut sini lah kita mementingkan kemajuan murid Al-Quran di bidang akademik. Dia mesti menguasai Al-Quran, iaitu boleh mengenal huruf-huruf Al-Quran. Okey, kita akan lihat faktor-faktor yang menghalang dari segi akademik, iaitu kalau kita lihat kat sini, kurangnya penekanan terhadap ilmu tajwid dan pemahaman ayat semasa belajar membaca Al-Quran. Kenapakah situasi ini berlaku? Kita tengok kat sini, kan nombor 1 kat sini pun dah ada juga ini. Apabila pembelajaran dan pengajaran yang tidak sistematik berlangsung, maka banyak menjadi penyebab kepada kelemahan penguasaan membaca Al-Quran. Satunya bagi saya ialah tempat itu perlulah kondusif. Kalau tempat itu tak kondusif dengan bisingnya, macam mana budak-budak itu nak menerimanya? Kalau kita lihat itu pembaca Al-Quran itu, kalau kita sendiri pun nak baca Al-Quran, kita mestilah dalam keadaan tenang. Maksudnya tak serabut. Nak baca sebab kita Al-Quran itu kita perlu tadabbur, kita perlu menghayati. Bila kita boleh menghayati, kita baca dengan tak kalut. Kadang-kadang ni letak masa tu pada time letak masa membaca Al-Quran tu time nak betul balik. So murid-murid ni dia tak fokus untuk nak membaca Al-Quran. Sebab apa dia orang fikir nak balik dah. Alah nak baliknya. Nak balik. So kat sini akan menyebabkan dia orang baca tu, dia orang tak menghayati, dia orang tak fokus. Bila guru tu menerangkan, okey bacaan kat sini silap, dia orang tak fokus. Sebab apa? Dia orang dah fikir dah. Mindset dia orang kata apa? Nak balik dah. Okey, ini just nak baca je, nak bagi habis dan then nak boleh balik Okey. Yang seterusnya, poin yang seterusnya itu masa yang diperuntukkan tidak mencukupi untuk mendengar setiap bacaan murid setelah berlaku proses pembelajaran. Okey, masa tak cukup. Bayangkan kalau murid-murid itu baca seorang 5 minit. Kalau 30 orang 5 minit lah. So masa itu tidak mencukupi untuk murid-murid itu menguasai membaca Al-Quran dengan sempurnanya. Masa itu kalau kita boleh katakannya, kalau murid-murid itu berbeza tahap penguasaannya. Kalau murid-murid itu dah memang orang kata apa, otak dia dah pandai, dah cerdik dah, senang kita nak ajar dia. Tapi kalau murid-murid itu lemah, lambat, yang perlu dibantu, perlu dibimbing, kadang-kadang itu masa diperuntukkan kepada dia itu hanya 15 minit. So masa-masa kawan ni dia akan drag, so tak sempat. So bila pelajar yang ke-15, ke-16 tu, kita pun dah kesuntukan masa dan menyebabkan pelajar itu ketinggalan untuk menguasai membaca Al-Quran. Yang poin yang ketiga juga, ibu bapa tidak menyimak bacaan ketika berada di rumah. Ibu bapa ni sibuk main WhatsApp lah, main internet lah, Facebook dan sebagainya. Dia orang kurang bertanggungjawab untuk untuk berkomunikasi baik dengan anak-anak mereka itu, bertanyakan khabar mereka macam mana membaca Al-Quran mereka, atau bertanya khabar kepada guru-guru agama itu bagi macam mana pengajian pembelajaran Al-Quran anak-anak saya. Sebab apa? Kalau murid baca di sekolah, kalau tak baca di rumah dia kelupa. Dia perlu seiring. Di rumah membaca, di sekolah pun dia baca. Kalau boleh tu digalakkan murid-murid tu boleh tu masuk sekolah agama. Maksudnya sekolah petang tu dia orang belajar agama, belajar Al-Quran lagi untuk dia orang lebih cepat menguasai Al-Quran. Tidak boleh hanya di orang kata apa? Di sekolah semata-mata. Pembelajaran Al-Quran ini mestilah sepanjang hayat daripada sampai kecil sampai ke bekerja sampai ke mati. Ada berterusan. Okey, seterusnya itu ketiadaan pembimbing, iaitu kurang penekanan terhadap ilmu tajwid dan sikap ibu bapa yang terhadap penguasaan kemahiran membaca Al-Quran. Kadang-kadang tu ibu bapa pun tak pandai baca Quran. Bila dia tak pandai baca Al-Quran itu, dia orang teruslah, dia orang tak baca Quran tu, also dia orang tidak mementingkan pembacaan Al-Quran di rumah. Okey, menyebabkannya anak-anak mereka tu diabaikan di rumah. Okey, penekanan tajwid, ilmu tajwidnya kadang-kadang tu anak-anak kita tu tak fokus. Kita macam simply je kata sikit je tak baca tajwid, kurang tajwid, tapi kita perlu melatih mereka membaca dengan betulnya. Barulah murid-murid itu boleh menguasainya. Kalau dia kesilapan itu perlu diperbetulkan dengan segera. Bukannya kita bila dia salah itu kita biarkan dia. Next pula dia salah tu biar dia. Atau contohnya sebagai curi nafas dalam membaca Al-Quran. Kadang-kadang itu guru-guru pendidikan Islam itu sering mengabaikan mencuri nafas ataupun mengambil nafas kita membaca Al-Quran. Ini akan menyebabkan bacaan itu tak cantik, berlagunya tak cantik. So di situ kita akan nampak kat situ guru-guru itu tidak menekankan pelbagai maksudnya dalam bidang tajwid dan sebagainya.
Kita lihat poin ketiga, kurang menjiwai pemahaman Al-Quran. Okay, kalau kita lihat ni, senang cerita kalau kita lihat ni, adakah kita orang baca Al-Quran tu menjiwai? Melainkan dia memahami saja. Kita baca pun kadang-kadang kita tak menjiwai. Sebab apa? Sebab apa Al-Quran itu perlulah kita memahami menguasai Al-Quran. Menguasai Al-Quran, menguasai bahasa Arab. Kalau tak menguasai bahasa Arab, macam tak nak jiwa. Melainkan kita duduk tempat yang khusus, kita baca dulu tafsir tu, barulah kita boleh faham. Murid-murid ni dia tak faham sebab apa? Dia tak belajar dia tak belajar bahasa Arab, dia tak menguasai, dia belajar bahasa Arab tapi dia tak menguasai bahasa Arab. Kat situlah kita nampak. Kita kata kat sini, poin kat sini, murid-murid kurang memberi tumpuan ketika guru menerangkan atau menceritakan tentang pemahaman isi kandungan ayat Al-Quran, terutamanya murid tahap 1. Memang ini memang tak dimaksudkan, dia orang main saja. Main. Bila guru ajak, dia orang tak fokus. So menyebabkan dia orang ini ketinggalan di belakang. Maksudnya mereka ini tidak ambil cakna pasal isu berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, guru tidak mampu memberi tumpuan kepada semua murid. Ya betul, kadang-kadang tu satu kelas sampai 40 orang murid. Macam mana guru nak bentang? Macam mana guru nak ajar? Dengan ramainya nak handle-nya guru ni sebagai pengurus bidarjah ni, nak uruskan semua, nak bagi keadaan murid-murid diam tu untuk bagi tahap 1 itu susah. Sebab apa? Mereka ini bergerak sini, bergerak sana, menyebabkan guru-guru itu kadang-kadang dia akan fed up. Sebab itu guru itu perlu mengawal emosi mereka ketika mereka mengajar murid-murid tahap 1. Okey, yang kedua pula, gaya penceritaan dan pandangan guru kepada murid tidak dapat menarik minat murid untuk mendengar. Kalau kita baca ni, kadang-kadang dalam Al-Quran ni dia ada fokus kepada hafazan dan sebagainya. Guru ni tidak pandai gaya intonasinya, gaya olahan bahasanya, gaya apa ni, dia penceritaannya, dia punya pandai, dia kena bijak untuk menarik murid-murid itu menggunakan kaedah pengajaran penceritaan yang sesuai dengan jiwa murid itu. Kalau guru baca tu dengan intonasi yang macam baca orang kata apa, macam tidak ada intonasi, macam flat saja, akan menyebabkan pelajar itu bosan. Bila bosan, dia orang mula kacau kawan dia orang lah, main conteng-conteng lah, gunting kertas lah dan sebagainya. Itu menyebabkannya murid-murid itu kurang fokus. Sebab apa? Kurang menjiwai pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Okey, kita akan fokus pada slide yang ketujuh tu. Saya akan serahkan kepada Ustaz Iqbal untuk menyambung berkaitan dengan kemajuan murid melalui co-curriculum dalam bidang Al-Quran. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Faizal di atas pembentangan tadi. Jadi insya-Allah saya akan sambung pembentangan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba' yang dimuliakan Ustazah Rafizah binti Saleh selaku pensyarah IPD bagi subjek pendidikan Islam pada tahun ini. Jadi saya akan mengupas isu-isu yang terjadi dalam kurikulum pendidikan Islam, iaitu isu yang kami pilih iaitu berkenaan dengan Al-Quran lah, di mana faktor-faktor yang menghalang dari segi co-curriculum. Okey, baik. Maklum kita ketahui co-curriculum itu merupakan satu aktiviti yang tidak formal yang dijalankan selain daripada di dalam kelas, iaitu seperti program-program lah, khususnya pendidikan Islam yang berkaitan dengan pendidikan Islam, khususnya majlis tilawah Al-Quran, MTQ, camp bestari solat dan sebagainya lah, ya, yang dianjurkan. Ini boleh dikategorikan sebagai co-curriculum, aktiviti co-curriculum. Di antara faktor-faktor yang menghalang dari segi co-curriculum, yang pertama sekali adalah murid malu untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan. Kalau rata-rata kita melihat pelajar-pelajar apabila terdapatnya satu program ataupun pertandingan yang dilaksanakan, baik dari segi sekolah ataupun dari segi peringkat-peringkat yang lagi atas, bila mana dianjurkan pertandingan tersebut, bila kita nak mencari calon-calon ataupun peserta-peserta untuk dibawa bertanding, jadi pelajar-pelajar ni dia akan rasa malu untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan. Dia rasa tidak berkemampuan. Ini merupakan salah satu faktor lah yang menghalang dari segi co-curriculum. Sebab apa mereka malu? Di antaranya adalah sebabnya murid ini tidak diberi pendedahan daripada awal. Murid ini dia tidak merasa, dia tidak ada pengalaman ataupun dia tidak ada pengetahuan berkenaan dengan perkara-perkara tersebut. Jadi secara tidak langsung disebabkan tidak ada pendedahan daripada awal, jadi murid ni dia rasa malu untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan. Kemudian yang seterusnya, kelab dan juga persatuan
yang berkaitan tidak memberi penekanan yang betul pada waktu core curriculum dijalankan. Kalau setiap hari Rabu aktiviti core curriculum dijalankan, contohnya persatuan lah yang berkaitan dengan pendidikan Islam ini, persatuan pendidikan Islam lah. Apabila dilaksanakan program-program hari core curriculum pada setiap hari Rabu itu, jadi tidak ada modul yang khusus yang disediakan, tidak ada tidak ada silibus yang disediakan, menyebabkan pelajar-pelajar ni dia kadang-kadang kucak-kacir pembelajarannya. Guru kadang-kadang bila sampai pada hari Rabu tu, dia cuma fikir apa aktiviti-aktiviti yang bersesuaian sahaja untuk dilaksanakan kepada pelajar. Kebanyakannya. Jadi bila disebabkan perkara tersebut, jadi pelajar ini tidak mendapat pendedahan daripada awal disebabkan kelab dan juga persatuan tidak memberikan penekanan yang betul pada waktu core curriculum dijalankan. Kemudian yang seterusnya adalah murid yang menyertai pertandingan ialah murid yang tangkap muat dan juga bukannya daripada kalangan murid yang berbakat. Baik, ini disebabkan daripada rentetan perkara yang saya sebut tadi lah. Bila murid malu nak menyertai pertandingan disebabkan dia tidak ada pendedahan daripada awal. Jadi murid-murid, guru-guru ni dicuba untuk memenuhkan kolom-kolom peserta ni. Jadi murid yang dipilih oleh guru-guru merupakan murid yang ditangkap muat dan dipilih secara rawak yang dirasakan berpotensi. Padahal murid itu tidak ada pengetahuan langsung. Ini merupakan faktor-faktor lah, faktor-faktor yang menghalang dari segi core curriculum. Kemudian yang seterusnya adalah kurang persediaan daripada murid dan juga guru serta persekitaran yang kurang kondusif. Persediaan daripada murid dan guru ni merupakan satu asbab yang pertama lah di dalam kemenjadian murid dari segi core curriculum ni. Kalau murid yang tidak ada persediaan serta guru yang tidak ada pengalaman dan juga persediaan, mustahil untuk menghasilkan kemenjadian murid ke arah yang baik. Dan juga di sekelilingnya persekitaran yang kondusif lah. Maksudnya kita kena ada secara, kalau nak berlatih nasyid, kena ada alatan nasyid. Kan? Kalau tidak ada alatan-alatan yang berkaitan, macam mana kita nak berlatih? Itu yang dimaksudkan dengan persekitaran yang kurang kondusif. Kemudian seterusnya. Okey, baik. Faktor-faktor yang menghalang dari segi syakhsiah pula. Syakhsiah ini boleh didefinisikan sebagai akhlak lah. Akhlak ataupun adab. Yang mana adab dan juga akhlak ini sangatlah ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tujuan penurunan diutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam Al-Quran banyak menyebut berkenaan dengan akhlak. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu ayat, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya mempunyai akhlak yang sangat baik, yang sangat mulia. Dan terdapat pelbagai sirah-sirah yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menarik minat-minat orang-orang musyrikin pada zaman terdahulu untuk tertarik kepada Islam. Jadi di antara faktor-faktor yang menghalang dari segi syakhsiah ini adalah yang pertama, iaitu tahap pemahaman pelajar terhadap isi kandungan Al-Quran di dalam membentuk syakhsiah pelajar. Yang mana kalau kita tengok pelajar sekarang ini kebanyakannya tidak boleh menguasai Al-Quran baik dari segi pembacaan. Nak baca Al-Quran pun tidak masih lagi terkontang-kanting, masih belum mengenal huruf, apatah lagi untuk pelajar-pelajar ini memahami isi Al-Quran dan juga berta'amul ataupun berinteraksi dengan suruhan-suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung di dalam Al-Quran. Disebabkan pemahaman inilah kurang, tahap pemahaman pelajar yang sangat kurang inilah merupakan faktor-faktor yang menghalang daripada segi di dalam membentuk syakhsiah pelajar. Kemudian yang keduanya adalah kemungkinan guru tidak mempraktikkan apa yang diterangkan kepada murid ketika berada di luar kelas ataupun sekolah. Di dalam kelas, guru bagi tahu sesuatu yang baik, menegur murid terhadap sesuatu perkara yang baik, tapi dalam masa yang sama guru tersebut tidak melaksanakan, tidak buat apa yang guru tersebut cakap.
Contohnya guru kata jangan minum berdiri, jangan makan berjalan. Tapi dalam masa yang sama guru tersebut mempamerkan tindakan seperti itu ketika berada di luar kelas ataupun di luar sekolah. Sedangkan murid ini memerhati, murid-murid ini dia mengingati, murid ini dia menganggap guru ni sebagai role model. Bila dia menganggap guru ni sebagai role model, jadi dia akan mengikut tindak tanduk apa yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Jadi bila dia melihat guru tersebut melakukan perkara yang guru tersebut sendiri halang, jadi murid ini menjadi satu isu ataupun menjadi satu faktor yang menghalang dari segi membentuk syakhsiat pelajar itu sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun mencela orang yang bercakap tapi dia tak buat. Allah Taala kata di dalam surah As-Saff, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Taala marah. Allah Taala marah bila orang cakap an taqulu ma la taf'alun. Bila dia bercakap tapi dia tak buat. Allah Taala marah. Okey, baik, itu yang seterusnya faktor-faktor yang menghalang dari segi syakhsiah. Yang seterusnya adalah kurikulum pendidikan Islam yang kurang berkesan dalam membentuk syakhsiah murid. Di mana kita tengok kurikulum pendidikan Islam ini dari segi modulnya itu okey, menyeluruh, tetapi dari segi kekangan masa yang diperuntukkan. Masa yang diperuntukkan di dalam seminggu dengan kita nak memberi mengajar topik-topik yang berkenaan tu dirasakan kurang mencukupi. Disebabkan kekangan masa inilah merupakan salah satu faktor yang menghalang dari segi syakhsiah dalam membentuk murid-murid itu sendiri. Kemudian yang seterusnya adalah murid kurang menghormati guru dan juga rakan. Ini memberi kesan dalam pembentukan syakhsiah murid. Kalau kita tengok rata-rata pada zaman ini banyaklah kes-kes pelajar-pelajar yang tidak menghormati guru dan juga orang sekeliling. Ramai yang terdiri daripada kalangan remaja dan juga pelajar-pelajar lah. Kalau sekolah rendah tu masih lagi boleh dikawal. Tapi kalau sekolah menengah ni mungkin nampak sedikit ketara lah. Jadi ini merupakan faktor-faktor lah yang menghalang dari segi syakhsiah. Kemudian yang seterusnya adalah penambahbaikan yang perlu dilaksanakan. Di antaranya apa? Mengadakan kelas pemulihan khas untuk pelajar-pelajar yang lemah lah. Dia kaji balik disebab apa pelajar itu lemah dan diadakan satu kelas yang khusus untuk pelajar-pelajar itu mula daripada bawah dan juga ke arah untuk menguasai pembelajaran pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian yang keduanya mengadakan kursus tahsin Al-Quran untuk guru. Kalau kita tengok guru di antara faktor-faktornya guru ni dia kurang menguasai Al-Quran lah. Dari segi Al-Quran guru itu sendiri dia kurang menguasai Al-Quran itu sendiri. Kadang-kadang baca tajwid pun tak kena. Baca tajwid pun tak kena, macam mana dia nak mengajar murid-murid yang lain. Jadi di antara penambahbaikan kena ada mengadakan kursus tahsin Al-Quran lah. Kemudian menghadkan jumlah pelajar seorang guru 12 murid. Contohnya apa? Di antara kekangan-kekangan waktu lah. Contohnya murid ada 40 orang kan. Untuk subjek Al-Quran, bila 40 orang bahagi 2 guru jadi 20. Seorang guru 20 murid. Jadi guru ni nak memfokuskan kepada 20 orang murid itu dalam masa yang 1 jam sangat-sangatlah mustahil lah. Kemudian yang seterusnya adalah mengadakan program bacaan Al-Quran yang mana kerjasama di antara pihak sekolah dan juga pihak masjid lah. Ini merupakan satu usaha yang baik lah di antara untuk menambah baikkan di dalam mempertingkatkan pengetahuan dan juga penguasaan Al-Quran di kalangan pelajar-pelajar. Kemudian yang seterusnya adalah merubah bentuk pelaksanaan kurikulum sekolah, iaitu memberi penekanan khusus kepada bidang tajwid. Okey, baik, ini juga salah satu lah. Kalau kita tengok tajwid ini dia termasuk di dalam Al-Quran lah. Dia termasuk di dalam Al-Quran. Jadi masa yang diperuntukkan untuk mengajar teori ini lebih kurang setengah jam untuk dalam seminggu untuk setiap tahap. Jadi ini merupakan kekangan waktu lah. Kekangan waktu. Sebab apa? Kadang-kadang subjek ni dia bergabung dengan Al-Quran kan.
Memanglah tajwid tu dia separuh daripada Al-Quran, tetapi dalam Quran tu sendiri dia ada hafazan dan sebagainya lah, dan dia ada intipati ayat, terjemahan. Jadi tajwid itu kadang-kadang tidak dia bergantung kepada guru itu sendiri, untuk guru tu nak laksanakan pengajaran di dalam kelas. Kadang-kadang ada guru yang tak mengajar tajwid, dia sampai dekat tajwid dia akan skip ke tajuk yang lain. Dia rasa tajwid itu macam susah untuk pelajar nak menguasai. Secara tak langsung ini sedikit sebanyak akan memberikan kekangan kepada murid untuk memahami. Kemudian yang seterusnya adalah hubungan antara kurikulum pengajian Islam dalam pembentukan syakhsiah, iaitu syakhsiah murid menjadi lebih bermakna sekiranya wujud hubungan antara ajaran Islam dengan cara hidup seseorang, di mana murid itu dia mampu untuk memberi penghayatan berkaitan agama Islam. Itu jadi merupakan apa orang panggil hubungan antara ajaran Islam dengan cara hidup seseorang lah. Jadi benda ini dapat diaplikasikan oleh murid. Kemudian yang seterusnya adalah guru melakukan perkara yang positif. Guru menunjukkan akhlak yang mulia selaku role model ataupun suri teladan kepada murid-murid. Kemudian yang seterusnya adalah murid mengikut perilaku seseorang yang berada di persekitarannya. Murid ini dia sentiasa memerhati. Jadi di antara disebabkan orang kata di dalam psikologi, dia di antara perkara-perkara yang boleh memberi kesan kepada seseorang murid itu adalah dari segi yang pertama dari segi persekitarannya lah, dan juga dari segi bakarnya. Macam mana mak ayah dia mendidik dia, macam mana kehidupan mak ayah dia, dan juga persekitarannya, macam mana dia berkawan dengan orang lain dan sebagainya. Itu sedikit sebanyak memberi kesan di dalam pembentukan syakhsiah murid itu sendiri. Jadi setakat itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.